Okey, selamat sejahtera semua. Okey, sekarang ni kita masuk bab yang kelima. Jadi bab kelima kamu akan belajar mengenai hukum gas. Okey, dalam bab yang kelima ni kita ada dua subtopik. Yang pertama, kamu mesti mengetahui apa itu teori kinetik jirim bagi gas unggul. Okey, yang kedua, kamu perlu mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan isi padu, tekanan dan suhu dalam gas. Okey. Tiga faktor ni apa kesan dia? Apa impact dia kepada gas? Okey. Kita pergi kepada subtopik yang pertama dahulu. Okey. Menerangkan bagaimana faktor isi padu, tekanan dan suhu mempengaruhi susunan dalam gerakan atom gas. Okey, jadi cikgu nak kita refresh balik bagaimana kedudukan atom gas. Okey. Jadi ni kita ada solid. Solid kita panggil dia sebagai pepejal. Susunan atom bagi pepejal semuanya rapat. Okey, susunan atom bagi cecair pula dia adalah agak sedikit jarang berbanding dengan pepejal. Tapi kalau bagi gas pula, bagi gas kedudukan atom dia sentiasa berjauhan. Okey, jadi macam mana pergerakan atom-atom gas ni? Okey, atom-atom gas dia sentiasa bergerak secara rawak dan salin berlanggar antara satu sama lain dan juga berlanggar dengan dinding bekas gas. Okey, akibat daripada pelanggaran molekul-molekul gas dengan dinding bekas secara kenyal. Okey, pelanggaran secara kenyal ni maksudnya dia macam kamu ada satu bola yang kenyal, kamu baling di dinding. Jadi bola itu akan terpantul semula. Sama juga yang ini contoh dia berlanggar dengan atom yang ini. Jadi nanti bila berlanggar di kawasan sini dia akan terpelanting semula ke bahagian belakang. Itu maksudnya pelanggaran yang kenyal. Okey, jadi apabila isi padu gas yang berisi gas ni menjadi lebih kecil, atom-atom gas juga akan berlanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap. Bila kamu kecilkan kedudukan bekas ni, jadi ruang contoh kecilkan, cikgu potong bekas ni jadi separuh, kemudian cikgu tutup. Jadi dia semakin sempit. Apabila semakin sempit, semakin keraplah pelanggaran berlaku. Okey. Jadi yang pertama, kita tengok faktor-faktor dia. Okey, yang pertama, apabila isi padu bekas dikurangkan, atom-atom gas akan menjadi lebih rapat dan tekanan gas akan bertambah kerana pelanggaran yang lebih kerap antara atom gas dengan dinding bekas. Okey. Kemudian yang kedua, apabila gas dipanaskan, atom-atom gas akan bergerak dengan lebih laju kerana mempunyai tenaga kinetik. Dan yang ketiga, apabila atom gas ditambah, pelanggaran juga akan semakin bertambah kerana semakin banyak atom-atom gas dalam tu kan. Jadi dia semakin sempit dan dia pun akan semakin kerap berlanggar. Jadi kesemua tindakan, ketiga-tiga tindakan ini akan menyebabkan tekanan gas meningkat. Kenapa tekanan gas meningkat? Okey, tekanan meningkat. Kenapa tekanan meningkat? Ini adalah disebabkan oleh tiga faktor ni. Pressure of 1 atmosphere. Okey. Click on one of the buttons to see animations of how temperature, pressure, or the number. Okey, kita tengok video ni ya. Okey. Sekarang ni dalam silinder ni ada gas. Okey. Jadi kita nak kecilkan silinder ni. Okey, kita kecilkan silinder ni. Apabila silinder ni menjadi semakin kecil, pelanggaran antara molekul-molekul gas ni akan menjadi semakin kerap. Jadi apabila dia semakin kerap, kamu nampak tak tekanan dia? ATM ni merujuk kepada tekanan. Kita ukur dalam unit ATM, bermaksud atmospheric pressure. Apabila kita kecilkan isi padu, tekanan akan meningkat. Itu kamu kena faham. Okey. Ingat, ini kita panggil dia sebagai Boyle's Law ataupun Undang-Undang Boyles. Hukum Boyles. Okey. Okey, ini kita panggil dia hukum Boyle ya. Alright, seterusnya kita tengok lagi.
Okey, sekarang ni kita nak increasekan temperature dia pula. Okey, kita tingkatkan suhu dia. Okey, apabila gas dipanaskan, atom-atom gas akan mempunyai pergerakan lebih laju kerana mempunyai tenaga kinetik. Nampak? Apabila kita bagi sumber api ataupun sumber haba, atom-atom tu akan bergerak dengan lebih laju. Okey, jadi apabila atom-atom bergerak dengan lebih laju, automatik dia punya pressure, dia punya tekanan juga akan meningkat. Okey, sekarang ni okey, tengok macam mana tekanan dia meningkat. Okey, nampak? Apabila kita berikan haba, tekanan dia akan meningkat daripada 1 atm kepada 2 atm. Okey. Kalau kita tak nak tekanan dia meningkat, kita kena besarkan lagi dia punya isi padu dia. Supaya atom-atom ni ada ruang untuk dia bergerak. Jadi tak adalah dia berlanggar. Sebab pelanggaran tu yang akan menghasilkan tekanan udara. Okey, seterusnya kita increase the number of gas particle. Maksudnya kita tambah jumlah atom-atom dekat dalam tu. Kita tambah jumlah atom dekat dalam tu. Jadi pelanggaran gas juga akan, atom gas juga akan meningkat. Jadi tekanan pun akan meningkat. Okey, kalau kita tak nak tekanan meningkat, kita kena ubah suai dia punya ubah suai dia punya isi padu. Jadi kita besarkan lagi ruang dia. Kalau kita kecilkan ruang dia, tekanan dia akan meningkat kepada 2 atm. Alright. Jadi kita dah tengok tadi, cikgu harap kamu dah faham mengenai susunan dan juga gerakan atom gas. Berdasarkan 3 faktor ni. Yang pertama isi padu, tekanan dan suhu. Okey. Sekarang ni kita tengok hukum Boyle. Hukum Boyle, kamu kena faham hukum Boyle ni adalah berkaitan dengan P. P ni adalah P ni adalah tekanan, di mana V ni adalah isi padu. Okey. Jadi semakin bertambah isi padu, semakin berkurang tekanan. Okey, nampak? Isi padu berkurang, tekanan gas bertambah. Kalau isi padu bertambah, tekanan berkurang. Itu adalah hukum Boyle. Dan graf ni kamu kena hafal. Hafal cara nak lukis graf ni. Sebab setiap tahun soalan ni keluar dalam PA. Okey. Seterusnya adalah hukum Charles. Hukum Charles ni menyatakan apabila suhu bertambah, isi padu juga akan bertambah. Jadi graf dia macam mana? Graf dia macam ni. Ada 2 graf dia. Yang pertama, yang ini adalah graf Kelvin, temperature dalam unit Kelvin. Yang ini graf temperature dalam unit Celsius. Okey, dalam unit Celsius. Yang ini dalam unit Kelvin. Okey, V ni adalah volume, iaitu isi padu. Okey, untuk lukis graf ni, kamu boleh anggarkan sahaja. Yang penting setiap label ni perlu ada. Okey, setiap label dan juga ni. Nilai-nilai ni, berapa nilai di sini? Okey, dekat sini 0 Kelvin. Kalau graf yang macam ni 0 Kelvin. Kalau yang ini negatif 273
Celsius. Alright. Jadi untuk hukum Charles ada dua graf. Okay. Apabila suhu bertambah, isi padu juga bertambah. Ingat Charles ni dia akan berkait di antara isi suhu VS dengan isi padu. Okey, dia berbeza dengan hukum yang seterusnya. Okey, untuk hukum yang seterusnya kita panggil dia adalah hukum ini bukan hukum Charles, dia adalah hukum tekanan. Hukum tekanan. Bukan hukum Charles. Alright. Yang ini adalah hukum Charles, yang ini adalah hukum tekanan. Di mana di atas ni kalau hukum Charles di atas dia isi padu, tapi yang di sini di atasnya adalah tekanan. Tekanan dia melawan suhu. Okey, suhu samalah, yang ini adalah Celsius. Okey, yang ini adalah Kelvin. Okey, ini adalah Kelvin. Okey, jadi apabila suhu gas bertambah, tekanan juga akan bertambah. Itu adalah konsep hukum tekanan. Alright. Okey, jadi untuk bab yang kelima, bab yang terakhir ni dia pendek sahaja. Okay, cikgu harap kamu boleh ambil masa untuk tonton video ni sebab video ni sangat-sangat pendek. Dan ini soalan yang cikgu highlight ini soalan yang keluar dalam PB lah, dalam PB khas ataupun dalam PA. Setiap tahun dia akan keluar. Alright, itu sahaja yang cikgu nak ajar hari ni. Okay, selamat sejahtera dan stay safe.